Okey, ni konvoy kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita sama-samalah mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita diberi sekali lagi rezeki oleh Allah, ditaja sarapan pagi oleh keluarga angkat Al-Fadhil Ustaz Abdul Fattah, dan alhamdulillah pagi ini juga rezeki sekali lagi kita bersama dengan Yang Berhormat atau YB Sulaiman yang dapat hadir lah. Alhamdulillah dapat hadir bersama kita pada pagi ini. Jadi kami Ustaz YB daripada ARC Teluk Intan, kawasan Teluk Intan, mengucapkan ribuan terima kasih lah atas kesudian, terutamanya tuan rumah yang menaja sarapan pagi kami. Terima kasih juga pada Al-Fadhil Ustaz Abdul Fattah sebagai ketua rombongan kami pada kali ini, yang saya rasa cukup bertuah, cukup memberi manfaat pada kunjungan kami ke Terengganu ini, di mana kami dapat bertemu dengan Tuan Guru Presiden, dapat sarapan pagi bersama dengan Ustaz Azhar Idrus, idola kami. Kedua-dua itu idola kami sebenarnya. Jadi alhamdulillah kami rancang perancangan kami memang 2 tahun yang lalu untuk hadir ke Terengganu, tetapi atas sebab PKP kami tangguhkan sehingga ke tarikh 29 hari bulan yang lalu. Jadi alhamdulillah dengan tangguhan yang kami buat tu, alhamdulillah Allah buka rezeki untuk kami berjumpa kedua-dua idola kami itu. Dan hari ini alhamdulillah pagi ini kami bertemu juga pula dengan YB Sulaiman. Jadi alhamdulillah, cuma saya tak adalah bersedia untuk bercakap pagi ni, tak tahu pun kehadiran ni, kata santai untuk harapan je. Jadi kita dengarlah sedikit, mungkin taujihat dululah, kita minta taujihat dulu. Biasanya orang PAS ni dia tak lepas lah daripada konsep dakwah tu. Jadi kita minta YB Sulaiman untuk menyampaikan sedikit taujihat pada kita. Semoga apa yang disampaikan oleh YB Sulaiman akan menjadi satu perangsang untuk kita bawa balik ke kawasan Teluk Intan, insya-Allah. Jadi terima kasih YB dapat hadir. Jadi saya dengan segala hormatnya menjemput YB lah untuk menyampaikan taujihat sedikit untuk kami, yang untuk menjadi bekalan kami lah untuk dibawa balik ke kawasan Teluk Intan, insya-Allah. Silakan YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih pengusi Kanda dari Ustaz Abdul Fattah, Tok Guru Awan Nasaruddin, serta seluruh sahabat-sahabat ARC daripada Teluk Intan, tuan rumah sekeluarga. Alhamdulillah. Pertamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat bersama. Sebenarnya bahagian cakap ni tak berapa suka sangat. Kalau bagi makan tu okey ya. Alhamdulillah. Pertamanya bila kita sebut sebagai hidup dalam jemaah Islam, antara perkara yang boleh untuk kita hayati ialah apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita, itulah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum ayastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'in wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Yang pertama, Allah nyatakan Allah akan pilih, Allah akan pilih mereka-mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh untuk jadi khalifah di atas muka bumi, sebagaimana Allah Ta'ala pilih mereka yang terdahulu untuk jadi khalifah.
Yang kedua, Allah akan menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh ini ialah Allah akan memperteguhkan, tamkin, memperkukuhkan agama sebagaimana yang Allah Ta'ala redha, iaitu agama Islam. Dan yang ketiga, Allah janjikan Allah akan tukar daripada rasa takut, rasa bimbang, rasa susah hati kepada aman, kesejahteraan. Jadi ini 3 janji Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada 3 janji Allah ini, yang pertama nak sebutnya ialah Allah janjikan untuk latih kita sebagai khalifah. Jadi bila Allah pilih kita sebagai pimpinan, masa 3 perkara yang perlu ada pada kita. Yang pertama dari sudutnya ialah mesti ada pada kepimpinan itu untuk lakukan islah. Islah artinya pembaikan. Maknanya segala kepincangan yang berlaku pada masa dahulu, yang kita lihat, yang kita tengok tak betul, tak bertepatan dengan agama, maka mesti kok ke mana pun kena buat islah. Kena islah. Yang kedua, kena takmir, kena imarahkan balik. Yang ketiga, kena bina pelaku pembinaan. Jadi 3 perkara ini perlu ada pada tiap-tiap pimpinan, sama ada di peringkat komuniti, sama ada di peringkat rendah, peringkat negeri, peringkat negara, peringkat pusat, peringkat mana sekalipun. Kalau tak ada 3 perkara ini, kita bimbang, takut pemilihan Allah untuk latih kita sebagai pemimpin itu, dia akan mengulangi kesilapan-kesilapan yang telah dilakukan oleh pimpinan yang dulu, yang akhirnya mereka itu ditolak oleh masyarakat. Jadi ruang dan peluang yang Allah Ta'ala beri pada PAH ini, maka kita cuba buat benda ni 3 perkara, insyaAllah. Yang pertama nak islah. Dulu kita dengar JKK yang bagi tanah, bagi kau ni je. Jadi kita kena islah benda ni, kena beki benda ni. Dan benda ni tak mudah nak beki sebenarnya. Sebab siapa-siapa yang naik, dia akan ada kepala dia dalam pemikiran yang aku jadi empah hari ni. Jadi dulu zamanmu, kalau orang tua awak-awakmu je, sekarang ni tak ujar awak-awak tu. Itu isu dia. Jadi kita kena beki islah. Baru ni dalam satu program pemantapan JPKK di Tung Saya Kalabuanga. Dia boleh antara JPKK sebut, dia kata yang pertama kita nak projek banyak lah kampung kita. Tak apa, kita boleh setuju. Yang kedua dia kata kita nak kontraktor kita. Projek banyak kita setuju, tapi kontraktor kita bergok. Kita kata kontraktor berdasarkan kepada siapa yang layak, siapa yang orang kata mengikuti spek-spek yang telah ditetapkan oleh sama ada pejabat daerah ataupun daerah ataupun mana-mana agensi kerajaan. Tapi nak ayatnya, nak beki satu-satu tu bukan perkara yang lepas tu nak takmir, nak menghidupkan komuniti. Ada yang kalangan kita ni yang dia kata cukup masa boleh, tak ada. Cukup masa beres, maknanya cukup masa kita boleh allowance, cukup masa kita boleh gaji, cukup masa. Jadi kena beki mentaliti yang ada ini. Bukan sekadar JPKK, agensi pun gitu juga. Kalau tidak, takkanlah kutip sapah ni kena swasta. Dulu majlis buat, tapi masa majlis buat ada hanya 3 hari je. Sapah tu seminggu. Tapi bila kita swasta tu telah perubahan sedikit. Maknanya hari raya petutip juga. Artinya kena takmir. Yang ketiga, kena bina, kena membina bagaimana generasi, bagaimana kepimpinan, bagaimana supaya ia menjuru kepada ke arah kebaikan. Jadi itu 3 perkara yang sedang kita duk bawa, yang sedang kita usaha untuk jadikan berlaku satu perubahan dalam kalangan minda masyarakat, dalam kalangan minda komuniti. Kepentingan diri, kepentingan peribadi itu cukup untuk dikurangkan bagi kita menyemarakkan kepentingan komuniti secara kolektif, secara bersama. Jadi alhamdulillah di peringkat Terengganu kita masa menghadapi hari 14 hari 20 tawaran manifesto kita janjikan. Daripada 20 tu 17 dah pun kita laksanakan. 17 dah pun kita laksanakan. InsyaAllah sebelum berakhir 2021 ni 18 kita akan laksanakan. 4 yang terbaru yang kita laksana 2021 ni, yang pertama ialah pusat pemulihan dadah yang orang sebut ke kita, jawab cara orang dadah.
Serah ke agensi kerajaan dah. Kita mengambil mereka-mereka yang orang kata ikhlas nak berubah. Ikhlas nak berubah. Jadi kita ambil dia tempatkan maknanya biasanya hak ikhlas nak berubah ni hak baru tubik pusat serenti, pusat correctional. Jadi bila dia tubik tu memang dia isah dah, tapi oleh kerana kita tak jaga, ia akan sign pula dengan kawan-kawan dia, cari gula lah apalah semua sekali. Jadi bila demikian gitu. Jadi kita pun tubuh pusat ni dan alhamdulillah hari ni 40 orang pun ada masuk. Dan keselamatan dia memang kita nak yang sukarela masuk, dan kalau nak keluar sukarela juga. Jangan masuk ke pintu depan, keluar ke pintu belakang. Ada program je lah. Kita susun dia program, dan memang dia tak boleh balik. Duduk situ jadi macam ke budak sekolah balik. Maknanya telefon tak boleh bawa. Nak telefon kena cari pegawai, kita nak telefon keluarga. Di setakat ini daripada pemasukan dimaklumkan 2 orang atau 3 orang yang keluar. Orang lain tukar lah. Itu pusat pemulihan dadah. Yang kedua ialah pusat charge rawatan ward kelas 3 percuma. Ni sepatutnya tahun pertama lagi. Tapi oleh kerana masa tahun pertama tu kita ada masalah dengan kerajaan pusat PH, Dr. Zu dia main dindang, tak boleh nak buat. Kita kata tak apa lah, semua sekali kita akan bayar cash, tak berapa. Akhirnya tunda. Maka alhamdulillah bulan 7 barulah kita selesai dapat kerjasama daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Kerajaan Negeri Terengganu. Maknanya siapa-siapa yang masuk ward kelas 3 ni, memang ya sikit je ward kelas 3 ni. Kalau ward biasa tu maknanya makan lebih kurang dalam 3 ataupun 4 ringgit je sehari. Sekali dengan makan, sekali dengan pakai apa semua sekali tu. Tapi untuk orang yang masuk tiap-tiap bulan, orang kecil manis, orang darah tinggi, maknanya dia tak boleh buat kerja lain dah. Kalau dia keluar pun dia duduk rehat je di rumah, kerja tak ada. Sebab dia macam rutin dia. Setahun tu 10 kali, 12 kali masuk. Jadi orang-orang ni yang kedua. Yang kedua, ward kelas 3 percuma ni ialah untuk ward bersalin. Ward bersalin ni tinggi. Kalau bersalin normal pun lebih kurang dalam 150, 200. Tidak pasal ni, Pak Bini kita seorang je. Ini ramai tu je tahu. Jadi untuk yang bersalin ni biasanya buat pembedahan. Baru ni kawan dia kata dia tu orang ada duit jugalah, tapi tak masuklah kelas 2, kelas 3 dia masuk kelas pertama dia masuk kelas 3. Dia kata dia bimbang takut tak lepas dia. Jadi standby tu. Hari ni dia agak-agak lebih kurang dalam 2,000 aku kena bayar sebab lepas saling Caesar pembedahan, lepas tu duduk di hospital pula 17 hari. Dia pun standby duit dalam 2,000. Bila pergi tu nak keluar kan ni pun cop. Okey. Kos ditanggung oleh kerajaan negeri. Subsidi kerajaan pusat ada dah. Kos kena bayar tu ditanggung oleh kerajaan negeri, ditanggung oleh SK. Banyak mana bukan dalam 1,000 lebih. Jadi untuk salin memang agak tinggi. Semua yang salin ward kelas 3 kita tanggunglah di seluruh hospital kerajaan di negeri kami. Bukan hospital Sultanah Nur Zahirah saja. Hospital Kemaman, Hospital Dongu, Hospital Besu, Hospital Setiu, Hospital Hulu Terengganu. Hospital Hulu tak ada. Sebab Hospital Hulu hari ini dijadikan pusat rawatan COVID. Jadi kita ada 5 hospital, 6. Marang tak ada hospital. Marang satu-satunya daerah yang tak ada hospital. Jadi itu yang kita rasa malu kita nak sebut. Jadi ni kita dah laksanakan bermula bulan 7. Lepas tu baru-baru ni kita dah isytihar pula tabung pinjaman perumahan rakyat sebanyak RM 50 juta. Ni insya-Allah kita akan topak amal setiap tahun 50 juta sehingga tabung tu mampu untuk beroperasi sendiri. Maknanya mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun lepas pada tu kerajaan dah akan topak lah. Pulangan itu akan pusing dah suapkan kepada pembayaran balik daripada orang yang meminjam. Jadi 33 juta kita topak untuk buat rumah mampu hidup.
yang dijual dengan harga RM80,000 sebuah seunit. 17 juta kita top up kerjasama dengan SPMB untuk buat rumah musuh ayam. SPMB kan kita faham seluruh negara dia ada kota biasa 3,000 hingga 4,000 unit setahun. Isu dia baru ni SPMB, bila SPMB mengeluarkan surat terima pengesahan kelulusan pembinaan rumah, kontraktor tak berbuat. Sebab SPMB diberi bajet tapi SPMB tak ada duit. Bajet tu ia kena claim selepas daripada pembinaan rumah siap 2 bulan ataupun 3 bulan. Jadi kontraktor kalau boleh sebuah, 2 buah, 3 buah tu jadi memang sekat duit situ. Kalau 3 bulan tu tak apalah, takut delay lagi 4 bulan, 5 bulan. Jadi bila gitu kerajaan negeri bincang runding dengan SPMB dan SPMB kata dia boleh dapatkan kota untuk Terengganu sebanyak 320 unit. Sebab apanya 320 unit ni kerana kita minta tu dia SPMB ni kerajaan pusat ada subsidi RM20,000 setiap unit. Rumah RM75,000 dengan keluasan 1,000 kaki persegi, subsidi daripada kerajaan pusat RM20,000. Jadi pembiaya ataupun peminjam hanya bayar RM55,000 sahaja. Jadi kita pun kerajaan negeri top up kepada SPMB 17 juta untuk membiayai 320 unit. 320 unit ni di seluruh negeri Terengganu. Dan mereka yang layak untuk memohon ni ialah mereka yang pertamanya pendapatan isi rumah dia bawah daripada 4,500. Lepas pada tu yang kedua yang akan dipertimbang mereka yang telah ditolak permohonan mereka oleh agensi keuangan yang berdaftar. Maknanya bila dia pergi bank tu tak layak sebab sikit gaji tak cukup. Tapi bila gitu kita tengok dia ni ada kelayakan, ada keupayaan dia. Dia kata dia boleh bayar sewa sebab boleh bayar. Sebab apa? Sebab dia kata ni untuk rumah sewa 300, 400 kan dia boleh bayar. Jadi kita tengok tu kita boleh sokong. Dan pinjaman tabung pinjaman perumahan rakyat ni secara qardul hasan, tak ada riba. Untuk 55,000 ni hanya perlu bayar dalam tempoh 16 tahun sahaja dengan tak lebih daripada 300 sebulan. 55,000 tak lebih tak lebih pada 300 sebulan. Lepas tu yang ketiga, yang keempat yang kita akan laksanakan selepas daripada ni ialah pencen rakyat Terengganu. Pencen rakyat Terengganu ni untuk orang yang tak boleh apa-apa bantuan dan tidak ada apa-apa pencen. Warga mah yang umur 60 tahun ke atas yang tidak dapat apa-apa pencen, yang tidak mendapat apa-apa bantuan. Tak kira lepas tu status dia orang kaya ke, kalau dia tu orang kaya, dia mahu kita akan beri. Dengan syarat ia tidak ada apa-apa pencen dan tidak ada apa-apa bantuan daripada agensi kerajaan. Maidam, JKM, tabung dan seumpamanya. JKM yang ada dah 200 minimum. Dan dia naik dah dalam belanjawan baru ni, dia naik daripada 980. Parah dia daripada 1,000 lebih, 1,100 lebih. Jadi maknanya agak ramai lagi yang akan masuk dalam senada tu. Jadi pencen ni RM50 sebulan yang kita kalau ikutnya kita akan bayar 3 kali setahun. 400 maknanya 1,200 600 200 minta maaf. Jadi RM50 sebulan. Jadi orang-orang yang berusia 60 tahun ke atas yang tidak mendapat mana-mana pencen ataupun mana-mana bantuan, maka kerajaan negeri akan beri. Jadi benda-benda ni adalah benda-benda yang kita rasa boleh menyentuh nilai-nilai komuniti, tapi dia tidak melibatkan kos yang besar. Dia tidak melibatkan kos besar. Untuk hospital aku rasa tahun ni lebih kurang 3 juta. Kebetulan orang pun tak boleh pergi hospital. Pergi hospital doktor terbalik-balik dulu. Musim ni. Tapi lebih kurang dalam 300 untuk negeri. Bajet kita untuk seluruh negeri lebih kurang dalam 7 juta je. Tak banyak pun. 4 kata kita tak banyak. Jadi itu tinggal lagi 2 yang kita akan laksanakan dalam tahun depan, insya-Allah. Salah satunya ialah polis yang menggantikan Fuza
dan tapuknya sudah pun ada. Mungkin kita akan buat setakat hari ini kita akan guna pakar mana-mana ada, dan tapuk dia kita akan buat di Durian Muntakau. Jadi rasanya dari sudut pelaksanaan manifesto kita dah berjaya melaksanakan. Cuma mungkin adalah siti-siti apa-apa perkara yang tak puas hati dan seumpamanya yang saudara-saudara boleh dengar. Tapi apa yang orang sebut nak tukar MB, nak tukar tu apa, ia tidak berlaku di peringkat negeri Terengganu. Hanya mereka yang rasa tak puas hati dengan kelicinan perjalanan mentadbiran kerajaan negeri, maka dia cuba untuk kosek ini. Ada pesan-pesan tertentu sahaja yang kalau dia bangkit, kita perlu bangkit untuk serang ataupun mempertahan. Ada pun orang lain kita kata dia ada seorang dua sahaja yang kalau dia buat isu, maka perlu untuk dijawab ataupun perlu untuk dipertahankan. Saya tak sebutlah siapa-siapa. Tapi kalau orang lain, maknanya kita kata kita masih lagi boleh bertahan, masih lagi boleh bersabar, dan kita harap supaya kalau dia bangkit itu adalah untuk kebaikan. Dan setakat hari ini pun maknanya pimpinan UMNO pun tak ada lah orang kata kok jenis kerakeng sangat, melainkan adalah seorang dua yang degi. Jadi adalah seorang dua yang perlu, kalau sekiranya dia yang bangkit, maka kita kena lawan. Ada orang lain, kita tak tahu je lah. Maka kalau pergi sidang tu kan, kadang-kadang dan ni tak ada orang pula boleh masuknya pakai ayat saja. Kawal tak boleh masuk, kena tengok secara online. Kadang-kadang tu rasa ngatuk mata kau. Ngatuk mata juga. Tapi tak apalah, supaya suasana tenang ini ia membantu kerajaan untuk melaksanakan manifesto ataupun melaksanakan pentadbiran secara lebih teratur dan betul, insya-Allah. Jadi kita juga mengharapkan supaya tuan-tuan yang mari jauh ni doalah supaya kerajaan negeri ini dapat kekal dan dapat kita pertahankan untuk pilihan raya umum yang ke-15, seterusnya dapat melaksanakan lagi lah tugas dan tanggungjawab bagi memastikan kesejahteraan, kegembiraan, happiness index itu dapat terus diperturunkan kepada komuniti perbankan rakyat. Jadi Allah Alam, saya ucap terima kasih dan selamat datang walaupun nak balik dah ya. Dan kita akhirnya terima kasih semua, selamat datang ke Terengganu dan selamat pulang. Mandulah secara berhati-hati dan secara orang kata ARC memang kita cukup yakin bahawa dia mempunyai disiplin dalam pemanduan. InsyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya selaku Ketua ARC Teluk Intan ucapkan syukurlah kepada Ustaz Merangkap YB atas penyampaian berkaitan dengan manifesto yang dijanjikan semasa pilihan raya. Alhamdulillah sudah hampir melebihi 70% dah dilaksanakan. Ada 85% dah ya, 85%. Tinggal tiga perkara, tiga agenda saja yang insya-Allah sebelum berakhir 2021 ni akan terlaksana segalanya. Jadi alhamdulillah bagi pengetahuan YB lah, kami bukan saja mengharapkan Kelantan, Terengganu untuk terus menerajui kepimpinan negeri, tapi kami mengharapkan Malaysia ini juga dipimpin oleh Islam, seperti mana yang disebut dalam konsep parti kita kan, Islam memimpin. Jadi itu harapan kami, dan ini YB salah seorang JKKK, JKKK kita orang Tapah. Ini salah seorang dia. Jadi alhamdulillah lah. Cuma kalau boleh YB terang masa kami mengunjungi atau menziarahi Tuan Guru, memang kami bersedia untuk menanyakan soalan lah. Cuma selepas cucuk dos yang ketiga tu, Tuan Guru kata dia tak apa-apa ni, tak apa sihat. Jadi kami tangguhkan lah untuk bertanya soalan. Jadi YB ada, mungkin YB lebih rapat dengan Tuan Guru. Macam sekarang ni isu Melaka ni sedang panas kalau kita tengok ya. Atas 4 orang yang melompat tu, gugurlah kerajaan Melaka. Jadi minta YB jelaskan sedikit lah. Sekarang ni kita dengar macam ada yang kata nak bergerak solo, ada yang kata akan berlawan 3 penjuru.
Jadi minta YB jelaskan isu yang sedang panas ni YB. Apakah muafakat nasional ataupun Perikatan Nasional ni masih lagi kukuh seperti yang kita rencanakan atas perpaduan orang Melayu? Minta YB jelaskan. Kalau dapat kami tidaklah rasa was-was kan dengan apa yang kita cuba, orang kata kita cuba perkuatkan, kukuhkan kekuatan orang Melayu, tapi bila akhir-akhir ini kita dengar macam ada sedikit perbalahan. Jadi minta YB jelaskan. Kualiti boleh tak? Ya. Jadi Assalamualaikum, terima kasih. Yang pertama, kita nak sebut bahawa PAS ini kita buat apa yang Allah Ta'ala perintah. Allah Ta'ala perintah kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi bila mari isu Melaka, ia adalah hasil daripada sikap lah. Kita kata tamu ke apa kita kira lah. Dan Melaka ni memang speaker dia Rauh ni ialah SUK UMNO. SUK UMNO bukan SUK UMNO Pusat UMNO. Dia SUK UMNO. Lepas tu dilantik sebagai pengurusi Badan Pengurusan UMNO Negeri. Jadi adalah kalangan pimpinan UMNO yang Esko sendiri rasa tak berhati sebab Menteri Besar, Ketua Menteri tidak boleh membuat keputusan melainkan speaker yang buat keputusan. Sama ada mesyuarat Pri Council ke apa tu, speaker yang berkuasa. Dia dulu masa dia duduk di orang panggil Beruang, masa duduk SUK Beruang, dia bila balik Melaka panggil Beruang. Dan lain ni orang panggil King Rauh. Jadi kerana sebab tu ada sebahagian Exco termasuklah Datuk dia rasa tak puas hati lah. Sebab dalam meeting bukan Ketua Menteri yang buat keputusan berkaitan negeri, berkaitan parti tak apa. Jadi bila gitu aku kita kata tarik diri daripada kerajaan. Jadi waktu hari lah, tak payah kira lah. Cuma bila berlaku pilihan raya, memang kita daripada awal berusaha untuk menggabungkan 3 ataupun mana-mana entiti orang Melayu untuk boleh masuk adaksa. Kita tak rasa kita nak masuk secara solo. Kita cuba untuk memperdamaikan di antara 3 kumpulan besar lah, kita kata PAS, PBN Bersatu dan juga UMNO. Jadi bila UMNO agak keras sikit, nampak kata nak bergerak solo apa semua sekali, kita kena ada buat politik kita. Politik kita ialah supaya UMNO tu dia rasa sedar, sebab semua kajian-kajian dapatan yang keluar, sama ada daripada UMNO, sama ada daripada Bersatu, sama ada daripada PAS ataupun daripada Bebas, kalau 3 parti ni bertanding secara solo, maka kemungkinan besar ataupun peratus besar PH akan menang, akan kembali berkuasa di Melaka. Jadi kita sebutlah bila UMNO kata dia nak kerah, nak solo, maka PN ambil pendekatan untuk isytihar bahawa kita akan bertanding atas logo PN. Dan kita maklum bahawa PAS ni keputusan syura pula lagi, cuma kita sebut awal tu lambang PAS ni tak apa cerah sangat di Melaka. Tak apa cerah sangat. Jadi bila nak bertanding atas PN tu, maknanya satu pendekatan yang kita rasa boleh mendamaikan suasana kita lah. Dan tapi kita akan tengok juga keputusan daripada Majlis Syura, sebab betul juga kita akan bertanggungjawab di atas setiap yang disokong oleh orang tu. Tiba-tiba kita duduk situ, kalau atas nama kita mungkin clear, atas nama Perikatan Nasional ni mungkin agak tu, tapi kalau ni insya-Allah tak ada masalah tu. Tapi yang pentingnya tak ada lah niat PAS untuk tanding secara solo, tak ada. Kena jelas itu PAS akan cuba untuk menjadi
orang kata pendamai di antara puak-puak yang telagah di seluruh negara. Tapi kalau ikut je comel dah kalau ikutnya. Kalau ikut status quo kok PRU 14 tu. Pada banyak mana. Pak menang 18 kursi. Lepas tu kursi-kursi yang diberi peluang untuk PAS tanding ialah kursi PAS duduk ranking nombor 2 selepas orang menang. Jadi berapa je kursi? Tak banyak, tapi tak tahu lah politik sama ni mungkin ada lagi. Jadi kita kena banyak sabar, kita kena banyak bekerja. Sebab tu untuk urusan saya kata kita nak masuk ni, nak ada ni bukan kita ambil kesempatan daripada kelemahan musuh, tapi kita masuk, kita ada ni dengan kekuatan kita. Sama ada kita bergabung ataupun kita tak bergabung, kita nak ada ni dalam keadaan kita ada kekuatan kita sendiri. Dalam masa yang sama, kalau kelemahan musuh tu berlaku, maka itu satu bonus. Bukan kelemahan musuh itu kita ambil kesempatan, kekuatan kita jadi bonus dok. Jadi kalau gitu maknanya memang susah kita. Tapi kalau kita ada dalam keadaan kita kuat, maka kelemahan musuh ataupun apa semua sekali itu adalah bonus yang nak membantu kita. Dan setakat ni bagi saya tidak ada lah kita kata kita nak bergerak solo apa semua sekali. Sebab kita nak pastikan hak besarnya ialah nak elok PH ataupun Pakatan Harapan itu kembali mentadbir sama ada di negeri ataupun di pusat. Itu kita usaha. Walaupun orang kata macam-macam lah kita. Wallahualam.